Assalamualaikum. Selamat pagi. Hai, sihat ke? Okey, kita akan sambung pelajaran hari ini dalam tajuk keseimbangan redoks bab 1. 1.1 Peroksidaan dan penurunan. Kita dah belajar pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, di mana kita akan gunakan tiub U. Hari ini kita akan sambung kepada bahagian yang kedua, iaitu pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Apakah warna ion ferrum 2? Apakah warna ion ferrum 3? Okay. Sepatutnya kamu dah ingat kerana kita dah belajar dalam bab garam, asid dan garam, asid base dan garam. Okey, ini tajuk kita pada hari ini. Pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Ion ferrum 2 berwarna hijau, manakala ion ferrum 3 berwarna perang. Kerana ada dua warna yang berbeza, maka agak mudahlah untuk kita bandingkan yang mana ferrum 2 dan yang mana ferrum 3. Ferrum 2 dengan ferrum 3 ni boleh bertukar. Bagaimana? Jom kita tengok. Pernah tengok pil ni? Okay, selalunya pil ini diberi kepada pesakit anemia dan wanita yang hamil. Kenapa? Ini ialah pil zat besi. Ferrum lah. Namanya ferrum 2 gluconate. Selalunya ibu-ibu yang hamil dan pesakit anemia akan dapat pil zat besi. Kenapa? Ia ada kaitan dengan hemoglobin. Okey, dalam hemoglobin darah kita ada zat besi. So selalunya kalau ibu-ibu yang mengandung, paras hemoglobin dia akan turun. Contohnya cikgu lah. Cikgu dua orang anak cikgu tu, masa cikgu mengandung, hemoglobin cikgu akan turun. Okey, so, saya dapatlah pil zat besi ni. Kena makan setiap hari. Kenapa? Dalam ni ada unsur ferrum. Dia membantu untuk meningkatkan paras hemoglobin dalam darah. Kalau hemoglobin kurang, apa kesan dia? Dia ada kaitan dengan paras oksigen dalam darah cikgu. Okay, tadi cikgu dah sebut ferrum 2 berwarna hijau, manakala ferrum 3 berwarna perang. Selain daripada melihat pada warna, ada ujian pengesahan tertentu untuk mengesahkan ferrum 2 dan ferrum 3. Okey, yang pertama menggunakan larutan natrium hidroksida. Atau kamu boleh guna kaedah yang kedua, menggunakan amonia aqueous, NH3. Yang ini NaOH. Atau yang ketiga, nama baru untuk kamu, menggunakan larutan kalium hexacyanophorat 3. Ataupun yang terakhir, awak boleh pilih untuk gunakan larutan kalium thiocyanate. Okay, dalam bahagian ini, kita ada satu lagi laporan amali. So, cikgu minta kamu salin laporan amali ni dalam buku amali kita. Okey, tajuknya ialah pertukaran ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3 dan sebaliknya. Aktiviti ni simple saja. Kita perlukan hanya beberapa bahan. Okey, tolong salin laporan amali dalam buku amali. Okay, untuk bahagian data dan pemerhatian, kamu boleh buat satu jadual ringkas untuk menulis keputusan
untuk prosedur A dan prosedur B. Okay, jawab soalan perbincangan, dan yang terakhir, selepas perbincangan mestilah ada kesimpulan. Okay, dari mana kamu nak dapat semua jawapan-jawapan ini? Okay, kita akan bincang sekejap lagi kerana jawapannya ada dalam modul nilam. Okey, bagaimana Ferem 2 hendak bertukar menjadi Ferem 3? Okay, mari kita lihat dari segi nombor peroksidaan. Ferem 2, nombor peroksidaannya ialah positif 2. Manakala Ferem 3, nombor peroksidaannya ialah positif 3. Jika kita lihat dari segi nombor peroksidaan, kita nampak nombor peroksidaannya bertambah. Maka, apakah prosesnya? Apakah tindak balasnya? Di sini ialah tindak balas pengoksidaan. Okey, ini dari segi nombor pengoksidaan. Okey, bagaimana pula dari segi elektron? Ferem 2 kepada Ferem 3, adakah dia hilang elektron ataupun menerima elektron? Ya, Ferem 2 hilang elektron. Okay. Fe2 plus menjadi Fe3 plus dengan kehilangan 1 elektron. Okay, dari segi matematik, positif 2, ini positif 3, ini negatif 1. Ingat tak? Elektron negatif 1. So, kalau awak total, samalah. Kiri dan kanan nilai dia 2. Okay. Untuk Ferem 2 kepada Ferem 3, ia akan kehilangan elektron. Proses peroksidaan. Maka, jika Ferem 3 hendak bertukar menjadi Ferem 2, ia ialah proses penurunan. Di mana dia akan menerima elektron dan nombor peroksidaan dia akan berkurang. Okay, sekarang mari kenal pasti mana ejen peroksidaan dan ejen penurunan. Ya, Ferem 2 boleh bertindak sebagai ejen penurunan. Kenapa? Kerana dia mengalami proses peroksidaan, tindak balas peroksidaan. Manakala Ferem 3 boleh bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Kenapa? Kerana dia boleh mengalami tindak balas penurunan. Okey, mari kita lihat semula apa yang kita bincangkan tadi. Pertukaran ion Ferem 2 kepada ion Ferem 3 dan sebaliknya adalah seperti gambar rajah di sebelah. Rajah menunjukkan perubahan nombor peroksidaan dalam tindak balas redox yang mempunyai kaitan dengan pemindahan elektron. Okay, daripada Ferem 2 kepada Ferem 3, ia ialah tindak balas pengoksidaan, di mana nombor peroksidaan Ferem bertambah daripada positif 2 kepada positif 3. Ion Ferem 2 membebaskan elektron, menghasilkan ion Ferem 3. Sebaliknya, daripada Ferem 3 kepada Ferem 2 berlaku tindak balas penurunan, di mana nombor peroksidaan Ferem berkurang daripada positif 3 kepada positif 2. Ion Ferem 3 menerima elektron untuk menghasilkan ion Ferem 2.
Okey, jom kita bincang latihan dalam modul nilam muka surat 16. Okey, kamu boleh dapat jawapan untuk laporan amali tadi di sini. Okey, untuk jawapan di bahagian atas, ion ferrum 2 membebaskan elektron untuk membentuk ferrum 3. Ion ferrum 2 mengalami pengoksidaan. Setengah persamaan seperti berikut. Cadangkan ejen pengoksidaan bagi perubahan ion ferrum 2 kepada ion ferrum 3. Okey, kamu boleh tulis air klorin. Okay, bila ingat air klorin, mesti ingat kembarnya, air bromin. Okay. Ini ialah contoh aktiviti untuk pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3. Kita gunakan air bromin sebagai ejen pengoksidaan. Okay, maksudnya di bahagian ini, bahagian air bromin akan berlaku tindak balas penurunan. Okay, manakala larutan ferrum 2, seperti yang kita bincang tadi, akan berlaku proses pengoksidaan. Okay, prosedur. 2 cm padu larutan ferrum 2 sulfat dimasukkan ke dalam tabung uji. Menggunakan penitis, air bromin ditambah titik demi titik ke dalam larutan sehingga tiada perubahan diperhatikan. Okay, titik demi titik. Campuran tersebut digoncang dan dipanaskan perlahan-lahan. Kita goncang dan panaskan. Larutan natrium hidroksida ditambah perlahan-lahan sehingga berlebihan dan semua pemerhatian direkodkan. Okay, selepas tu kita masukkan NaO. Mula-mula kita titis, kemudian kita tambah secara berlebihan. Okey, untuk pemerhatian muka surat 16, larutan ferrum 2 berubah warna daripada hijau pucat kepada perang. Apabila larutan natrium hidroksida ditambah kepada larutan tersebut sehingga berlebihan, mendapatkan perang, terbentuk. Ia tak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Okay, berdasarkan pemerhatian, apa inferen yang kita boleh buat? Ion ferrum 2 telah bertukar kepada ion ferrum 3. Warna mendapatkan perang terbentuk apabila diuji dengan larutan natrium hidroksida mengesahkan kehadiran ion ferrum 3.
Okey, kita sambung jawapan di bawah. Kenal pasti bahan yang mengalami pengoksidaan. Okey, bahan yang mana? Ferrum 2 sulfat. Ferrum 2 sulfat mengalami pengoksidaan. Ion ferrum 2 kehilangan. Elektron untuk membentuk ion ferrum 3. Okay, setengah persamaan pengoksidaan ialah Fe2 plus bertukar menjadi Fe3 plus tambah elektron. Kenal pasti bahan yang mengalami penurunan. Air bromin mengalami penurunan. Molekul bromin menerima elektron untuk membentuk ion bromida. Br negatif. Setengah persamaan penurunan ialah Br2 plus 2 elektron 2 Br minus. Kita sambung muka surat 17. Okay, persamaan ion. Macam mana kita nak tulis persamaan ion? Kita tengok semula persamaan setengah tadi. Okay, persamaan setengah penurunan Br2 tambah 2 elektron jadi 2 ion bromida. Untuk persamaan pengoksidaan tadi Fe2 plus jadi Fe3 plus tambah elektron. So kamu ada 2 setengah persamaan. Daripada 2 setengah persamaan ini, kamu akan hasilkan persamaan ion. Yang mana ditulis sebelah kiri, awak salin di sebelah kiri. So di sebelah kiri, awak nampak ion ferrum dan lagi satu awak nampak bromin Br2. Tapi make sure awak tengok elektron. Elektron yang ini ada 2 elektron, tapi di sini ada 1 elektron. Maka bila kita nak tulis persamaan ion nanti, awak mesti letak nombor di depan ni. Barulah kita boleh guna konsep matematik cancel benda yang sama. Okay, so apa yang awak boleh nampak di sebelah kiri? Awak nampak 2 Fe2 plus dengan dengan molekul bromin. So kita tulis semula. 2 Fe2 plus tambah Br2 anak panah. Okay, apa yang kamu nampak di sebelah kanan? Okay, sebelah kanan kamu ada 2 Fe3 plus dengan 2 Br minus. Yang itu awak perlu tulis di sebelah kanan. Okey. Okey, apa kesimpulan untuk aktiviti ini? So awak boleh guna ayat kesimpulan ini untuk laporan amali nanti. Kesimpulan, bromin telah mengoksidakan ion ferrum 2. Bromin adalah ejen pengoksidaan. Ion ferrum 2 telah menurunkan
molekul bromin kepada ion bromida. Ion ferrum 2 ialah ejen penurunan. Okey, selesai bahagian aktiviti ferrum 2 bertukar menjadi ferrum 3. So di bawah tu ada lagi satu soalan. Dia tanya, apakah ejen peoksidaan lain yang boleh menggantikan air bromin? Maka cikgu dah ajar. Kalau awak ingat air bromin, awak mesti kena ingat kembar dia, air klorin. So macam mana persamaan setengah persamaan penurunan untuk air klorin? Cl2 tambah 2E dapat 2Cl minus. Selesai. Okey, ingat tak cikgu pernah cakap, cikgu nak terangkan macam mana boleh dapat persamaan manganat ni. Okey, so kita nak tengok macam mana kita boleh seimbangkan persamaan untuk larutan kalium manganat 7 berasid. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 9. Yang cikgu akan tunjuk step by step ni dalam modul nilam muka surat 17. Okey, macam mana nak mulakan? Kamu kena ingat kalium manganat berasid. Manganat MnO4 negatif, kemudian berasid. Berasid mesti kena tambah dengan ion H+. Okey, so apa hasil dia? Dia akan hasilkan Mn, dia akan hasilkan garam mangan lah nanti. So kita tak tengok lah yang belakang anion tu apa. Dan dapat air. Okay, tulis yang basic ni dulu. Kemudian cuba awak tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ada bilangan atom yang tak seimbang. Yang pertama yang mana? Oksigen di sebelah kiri ada 4. Tapi oksigen di sebelah kanan hanya ada 1. So apa perlu kita buat? Kita letak 4 di depan air. Bila kamu dah letak 4 di depan air, cuba tengok pula kepada hidrogen. Hidrogen di sebelah kanan sekarang ada 8. Maka kamu kena tambah 8 di bahagian ion hidrogen. Okey, maka atom dah seimbang. Tetapi dari segi charge, dari segi elektron masih tak seimbang. Okey, mari kita tengok. Okey, mangan charge dia negatif 1. Hidrogen sekarang dah ada positif 8. Di sebelah kanan, mangan ada positif 2. Dan ini, air ini ialah molekul. So, molekul kosong lah. Okay, so total untuk sebelah kiri, totalnya sama dengan positif 7. Tapi di sebelah kanan, totalnya sama dengan positif 2. So, macam mana kita nak seimbangkan sebelah kiri dengan sebelah kanan? Apa perlu buat? Awak kena tambah 5 elektron. Kenapa tambah 5 elektron? Sebab elektron negatif. Negatif 1. So, bila darab dengan 5, negatif 5 lah. 7 tolak 5 sama dengan 2. So, seimbanglah di kiri dan kanan. Dapatlah persamaan untuk manganat. Manganat tambah 8 ion hidrogen tambah 5 elektron menghasilkan mangan tambah 4 hidrogen tambah 4 air. Okey, boleh faham? So, jom kita tengok kembar manganat pula, dikromat. Okey, jom kita tengok kembar untuk manganat, iaitu dikromat. Bagaimana persamaan ini terhasil? Okey, larutan kalium dikromat berasid. Apa maksud berasid? Cikgu dah sebut tadi. Maksudnya, awak kena tulis Cr2O7 2 negatif tambah dengan ion hidrogen menghasilkan Cr3 plus tambah air.
Okay, kita seimbangkan apa dahulu? Kita seimbangkan atom. Okay, atom mana yang tak seimbang sekarang? Cuba tengok CR. CR di sebelah kanan ada 2. Maka di depan CR yang di sebelah kanan kita kena letak 2. Kiri 2, kanan pun 2. Okay, kemudian kamu tengok oksigen. Oksigen di sebelah kiri ada 7. Tetapi oksigen di sebelah kanan ada 1. Maka kita letak nombor 7 di depan air. Hidrogen pula. Hidrogen di sebelah kanan dah jadi 14. Maka letakkan 14 di depan H+. Kita dah selesai untuk seimbangkan atom. So, sekarang kita kena seimbangkan elektron. Okey, bagaimana nak buat? Okey, kita tengok jumlah charge dia. Ini negatif 2 tambah dengan positif 14. Yang sebelah sini 2 darab positif 3 tambah dengan kosong. Kosong kerana dia molekul. So total di sebelah kiri negatif 2 tambah 14 maksudnya positif 12. Yang di sebelah kanan total positif 6. Nampak tak seimbang betul? Di sebelah kiri positif 12, di sebelah kanan positif 6. So bagaimana nak seimbangkan kedua-dua belah ni? Maka kita kena tambah dengan 6 elektron. Okey. Tambah negatif 6. So dapatlah seimbang positif 6 dengan positif 6. Okay, kita sambung pada bahagian yang kedua iaitu pertukaran ataupun perubahan ion ferrum 3 kepada ion ferrum 2. Fe3+ bertukar menjadi Fe2+. Ion ferrum 3 menerima elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Ion ferrum 3 mengalami penurunan. Okey, kita tulis semula. Ion ferrum 3 Fe3+ menerima 1 elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Maka kita boleh simpulkan di sini ion ferrum 3 diturunkan. Ion ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan. Okey, so di sini larutan ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan. Proses tindak balas yang berlaku di sini ialah tindak balas penurunan. Manakala untuk serbuk zinc, ini ialah ejen penurunan untuk tindak balas pengoksidaan. Okey, so kamu boleh guna penerangan ini untuk lengkapkan laporan amali kamu. Okey, selain daripada zinc, kita boleh guna magnesium sebagai ejen penurunan. Okey, selain daripada zinc, kita boleh juga guna magnesium. Okey, mari kita bincang prosedur. 2 cm padu larutan ferrum 3 sulfat dimasukkan ke dalam tabung uji. 2 cm padu. Okey, kemudian separuh spatula serbuk zinc ditambah ke dalam larutan. Setengah spatula. Campuran digoncang dan dipanaskan. Goncang dan panaskan.
campuran tersebut dituras. Kemudian kita kena turas. Kenapa kena turas? Sebab tadi kita guna serbuk zinc. Mesti ada serbuk zinc yang berlebihan. So kita kena turas. Larutan natrium hidroksida. Larutan natrium hidroksida ditambah kepada hasil turasan perlahan-lahan sehingga berlebihan. Semua perubahan direkodkan. Mula-mula kita titik, kemudian kita tambah secara berlebihan. Berlebihan di sini memadai 2 cm padu lah. Okey, apa pemerhatian untuk aktiviti ini? Pemerhatiannya ialah larutan ferrum 3 berubah warna daripada perang kepada hijau pucat. Okey, itu yang nombor 1. Kemudian nombor 2, apa pemerhatian yang kedua? Sedikit serbuk zinc terlarut. 3. Apabila larutan natrium hidroksida ditambah ke dalam larutan tersebut sehingga berlebihan, mendakan hijau terbentuk. Ia tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Tidak larut. Okey, daripada pemerhatian kita boleh tulis inference. Okey, untuk yang pertama tadi pemerhatiannya perang kepada hijau pucat. So apa inference-nya? Inference-nya ion ferrum 3 telah bertukar kepada ion ferrum 2. Fe2+. Okey, yang kedua, mendakan hijau yang terbentuk apabila diuji dengan larutan natrium hidroksida mengesahkan kehadiran ion ferrum 2. Mendakan hijau mengesahkan ion ferrum 2 Fe2+. Okey, kenal pasti bahan yang mengalami peroksidaan. Terangkan bahan yang mengalami peroksidaan. Okey, kita lihat ayatnya. Atom zinc. Ini bahagian peroksidaannya. Atom zinc kehilangan elektron untuk membentuk ion zinc. So setengah persamaan di sini ialah zinc, dia dah hilang elektron jadi ion zinc. Hilang berapa elektron? 2 elektron. Okay, seterusnya, kenal pasti bahan yang mengalami penurunan, PN. Apa yang mengalami penurunan? Ferrum 3 sulfat. Ferrum 3 sulfat mengalami penurunan. Ion ferrum 3 menerima elektron untuk membentuk ion ferrum 2. Okey. Okey, setengah persamaan macam mana? Fe3 plus 1 elektron Fe2+. Okey, kita nak tulis persamaan ion. Ingat semula cikgu ajar persamaan ion. Yang mana di sebelah kiri awak tulis sebelah kiri. Yang mana di sebelah kanan awak tulis di sebelah kanan. Syaratnya awak kena tengok elektron mesti sama, seimbang sebab nanti awak nak cancel. Okay, untuk zinc, bahagian zinc ada 2 elektron. Untuk ferrum ada 1 elektron. So perlu buat apa? Letakkan 2 di depan. Okay, barulah kita boleh cancelkan dia. Okay, so persamaan ion kita macam mana? So ini ialah persamaan ion.
sebelah kiri, kiri. So, tulis dia di sebelah kiri. Zn plus 2Fe3 plus menghasilkan apa yang di sebelah kanan? Ini sebelah kanan, ini pun sebelah kanan. So, salin dia di sebelah kanan. Zn 2 plus tambah 2Fe2 plus. Okey, siaplah persamaan ion kita. So, apa kesimpulan? Okey, kesimpulan untuk aktiviti yang kedua ini ialah zinc telah menurunkan ion ferrum 3. Zinc ialah ejen penurunan. Ion ferrum 3 telah mengoksidakan. Ion ferrum 3 ialah ejen pengoksidaan. Okey, ingat tadi cikgu kata zinc kita boleh tukar kepada magnesium. So, jawapan di muka surat 19 modul. Macam mana kita nak tulis persamaan setengah peroksidaan untuk magnesium? So, dia akan jadi Mg menghasilkan Mg2 plus tambah 2E. Okey. Okey, seterusnya sebagai pengukuhan, cikgu nak kamu buat latihan dalam modul nilam muka surat 19. Dua soalan, iaitu soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Tetapi soalan nombor 2 kamu hanya boleh jawab untuk bahagian Y. Okey, sila buat sebagai kerja rumah. So, kita refresh balik apa homework awak hari ni. Awak perlu buat latihan dalam modul nilam dan laporan amali dalam buku teks muka surat 15. Sila tulis laporan amali yang lengkap. Okey, 2 tugasan. Kita akan sambung selepas cuti sekolah. Okey. So, awak boleh buat tugasan 2 tugasan ni sehingga cuti sekolah. Kalau ada apa-apa masalah nak tanya, boleh tanya dekat grup kelas kita. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi nanti. Take care. Bye. Assalamualaikum.